membahaskan titah ucapan Seri Paduka Baginda yang telah memberi titah masa perasmian baru-baru ini. Ya berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya ingin terus kepada beberapa poin yang saya ingin supaya dimasukkan di dalam catatan Dewan ini. Yang pertamanya, saya ingin menjawab ataupun memberi penjelasan apa yang dibangkitkan oleh Macang tadi, iaitu yang dikatakan pendaratan gas dan juga minyak dipindahkan ke Songkla kerana keputusan tender. Saya ingin menyatakan bahawa pada tahun 1994 atau 95, satu perjanjian telah diadakan di antara sebuah syarikat milik UMNO ataupun milik sebelah sana, iaitu KUB. KUB mengadakan satu perjanjian dengan satu buah syarikat milik Kerajaan Negeri Kelantan yang bernama Kel Oil, yang mana usaha sama ini untuk mendaratkan gas dan minyak di Pantai Bacok. Tapi disebabkan oleh satu political decision yang telah dibuat, maka ianya tak jadi didaratkan di Bacok, dipindahkan ke Songkla, iaitu di Thailand. Apabila ditanya oleh Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan pada masa itu kepada Tun Dr. Mahathir, yang Perdana Menteri masa itu, yang menjadi saksi kepada perjanjian ini kata-kata hikmat yang terkenal Dr. Mahathir, saya ni tak apa, tapi budak-budak saya di Kelantan ini tak bagi. Itu saya tak tahu apa maksudnya. Boleh jadilah Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua sebagaimana pandangan dan pendirian Ketereh kemarin lah. Ini kekanda saya daripada Ketereh. Bila kita sebut bab jalan raya, dia kata Kelantan buat di Kolokrai kerana Kolokrai dimenangi oleh PAS. Di Macang oleh kerana BN menang, BN lah buat. Itulah mungkin pendekatan yang disebut oleh Tun Mahathir, budak-budak dia di Kelantan. Yang keduanya jeli. Semasa menjadi adun di Kelantan Penggal 2004, beliau sendiri dalam Dewan adalah handshake mengatakan bahawa saya sendiri, itu kata jeli, turut menyekat projek datang ke Kelantan semasa pemerintahan Dr. Mahathir. Dia kata itu semasa pemerintahan Tun Abdullah Badawi. Mungkin ini maksud Tun Mahathir, budak-budak dia di Kelantan ada masalah sikit. Yang kedua, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh mengenai sebuah universiti swasta yang ada di Malaysia ini untuk Kementerian Pendidikan, yang bernama United Nations University, UNU, yang mana ia mempunyai satu cawangan di Malaysia ini, iaitu IIGH, International Institute of Global Health, yang mana kerajaan Malaysia saya dipahamkan telah membelanjakan sebanyak 150 juta untuk menjayakan IIGH ini, di mana dengan persepahamannya pengarah IIGH ini adalah mestilah seorang rakyat Malaysia. Tetapi saya dipahamkan bahawa rakyat Malaysia yang menjadi pengarah sekarang ini sudah tamat tempoh kontraknya, diura-urakan seorang rakyat Australia akan dilantik menjadi pengarah kepada IIGH ini. Saya mohon Kementerian Pendidikan memberikan penjelasan mengenai perkara ini. Yang ketiga, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mengguna pakai dan dengan izin kongka pandangan rakan-rakan saya daripada Pakatan Rakyat mengenai pengendalian pilihan raya umum ke-13 yang tidak telus, ada penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Saya mengguna pakai, saya hanya untuk hari ini bangun untuk memasukkan di dalam rekod ucapan saya satu poll, satu undian yang dibuat di dalam malaysian.msn.com, yang mana soalannya berbunyi dengan izin, opposition leaders are calling for the resignation of the Election Commission Chief over indelible ink. Should they resign or not? Keputusan polling sehingga pagi tadi menunjukkan bahawa yang bersetuju dengan saranan ini adalah 84%, dengan 6,807 menyokong. Yang tak bersetuju 16%, 1,261 undi setakat pukul 7 pagi tadi. Sehingga sekarang ini tak tahu. Yang keempat, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya bersetuju dengan meminjam kata-kata Baling tadi, sahabat saya Baling, yang mengatakan bahawa selepas pilihan umum ke-13 ini terutamanya, kita perlu mengambil sikap walk the talk, melaksanakan apa yang kita cakap, terutamanya kepada pihak kerajaan. Oleh sebab itu, saya ingin menyeru, berdasarkan peruntukan di bawah perlembagaan sendiri, kerajaan pusat mesti berperanan sebagai sebuah kerajaan persekutuan
bukan sebagai sebuah kerajaan pembangkang di negeri yang diperintah oleh parti bukan Barisan Nasional. Tegasnya Kelantan, Selangor dan juga Pulau Pinang. Jangan kerajaan pusat bertindak sebagai mereka ini sebagai kerajaan pembangkang yang mengadakan atau mengambil peranan untuk dengan izin untuk mengenakan tindakan yang seolah-olah mendera kerajaan negeri-negeri yang diperintah bukan Barisan Nasional. Saya terpaksa mengambil contoh negeri Kelantan sebagai negeri klasik, contoh klasik kerana Kelantan diperintah oleh bukan Barisan Nasional sejak tahun 1990 lagi. Yang pertama, Menteri Besar Kelantan dan saya percaya Menteri Besar Selangor dan juga di Pulau Pinang, Ketua Menteri tidak dilantik menjadi pengerusi Majlis Keselamatan Negeri walaupun dia Menteri Besar. Negeri-negeri lain semua Menteri Besar dan Ketua Menteri menjadi pengerusi Majlis Keselamatan Negeri. Tapi di 3 negeri ini tidak Menteri Besar menjadi pengerusi Keselamatan Negeri. Yang kedua, apabila Kelantan diperintah oleh parti yang bukan Barisan Nasional, Kerajaan Pusat menubuhkan satu jabatan iaitu Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan, yang mana semua peruntukan kerajaan pusat dibawa ke negeri Kelantan yang dikatakan oleh Ketereh 300 juta lebih itu semua kepada JPP ini, Jabatan Pembangunan Persekutuan, bukan kerajaan negeri. Yang buat keputusannya JPP, yang mana mereka ini diterajui oleh pemimpin-pemimpin UMNO bahagian di Kota Baru. Ini jelas, ini adalah satu open secret kepada semua orang. Walaupun ianya diluluskan, dilaksanakan oleh JPP, yang membuat keputusannya Ketua UMNO bahagian di Kota Baru. Yang ketiga, saya nak menarik perhatian sekejap, habis ni saya bagi. Yes. Satu projek yang tidak pernah dilaksanakan di Kelantan ialah Rumah Awam Kos Rendah RAKR. Sejak tahun 90 sehingga sekarang ini, saya 2 penggal menjadi Exco Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Saya minta, tadi ada Menteri Kerajaan Tempatan di sini, tak pernah ada. Dan baru-baru ini, ya Buah Mat, saya nak habiskan ni. Yang baru-baru ini sebelum pilihan raya, ya Sepang duduk. Saya pun kesian juga kepada Yang Buah Mat Pekan. Telah digunakan oleh calon Barisan Nasional di Kota Baru. Heret Pekan ini pergi ke Kota Baru, umumkan projek Prima di Kota Baru. 1000 unit yang mana dikatakan nak dibina atas tanah 4 ekar untuk 1000 unit. Tak cukup dan sebagainya. Dikata, ini saya nak minta penjelasan Menteri Kerajaan Tempatan Perumahan. Dikatakan kalau menang Barisan Nasional di Kelantan, rumah Prima akan dibuat 1000 unit. Harga kos pembinaannya 165,000, diberikan 160,000, diberikan subsidi 125,000, harganya 35,000 saja. Ya, 2 minit lagi. Silakan Sepang. Sikit saja. Kita ke Sepang. Sepang dulu. Sepang. Okey, sila. Sekejap ya, saya nak tanya pada apa ni Kota Baru. Dan pendedahan yang diberikan, maknanya memang kerajaan negeri Kelantan didiskriminasikan. Tapi kenapa agaknya rakyat Kelantan masih lagi tak berselera juga nak menyokong BN? Ya, dalam keadaan begitu. Patutnya mereka buat begitu, mereka boleh kuat lah. Tapi kalah juga secara di pilihan raya. Kenapa agaknya? Ya. Jawapannya senang saja, Buah Mat. Orang Kelantan dia tidak beri muka kepada orang yang zalim. Sebaliknya dia beri muka kepada orang yang adil. Ya. Sila Ketereh. Ya, sila Ketereh. Seminit lagi ya. Tuan Yang di-Pertua, saya minta sahabat saya pada Kota Baru buat penjelasan apabila dia menyebut tentang angka 381 juta peruntukan kerajaan pusat kepada negeri Kelantan. Disebutnya sebentar tadi dalam Dewan Yang Mulia ini bahawasanya wang itu diberikan kepada JPP. Saya minta nantinya juga Kementerian Kewangan buat penjelasan sebab dalam rekod pemberian 381 juta bagi tahun 2012 di bawah 13 tajuk iaitu peruntukan-peruntukan ditetapkan di bawah perlembagaan, semuanya dibayar secara terus kepada kerajaan negeri di bawah State Consolidated Fund dan tidak melalui JPP. That is on record. Kalau pembetulan tak balik. Terima kasih Ketereh. Itu biarlah Kementerian Keuangan jelaskan. Tapi yang jelasnya JPP di Kelantan adalah jabatan yang menerima peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan pusat
untuk pembangunan di Kelantan. Dan saya nak sebutkan bahawa Kerajaan Kelantan sejak daripada tahun 90, ya Berhormat Tuan Speaker, tidak pernah menolak apa-apa permohonan pengambilan balik tanah untuk projek-projek persekutuan. Tetapi baru-baru ini Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, ya kebetulan telah bersara, menjelaskan bahawa sepanjang 22 tahun Kelantan di bawah kerajaan sekarang ini, walaupun diluluskan tanah untuk pembangunan projek persekutuan, sebanyak 118 projek persekutuan tidak dilaksanakan walaupun tanah telah diambil. Saya boleh minta penjelasan juga daripada Jabatan terima kasih Ketua Baru. Dan akhirnya saya saya tidak mengatakan ini secara sembrono. Saya ingin mencatatkan di dalam Dewan ini satu mungkin kredit kepada seorang menteri yang baru dilantik. Apabila dia baru dilantik baru-baru ini sebagai Menteri Pelancongan, antara kenyataan beliau yang pertamanya, beliau akan memberikan layanan yang sama dari sudut pelancongan kepada semua negeri-negeri di Malaysia, termasuklah negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Saya ucapkan tahniah kepada beliau. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Yang Berhormat Siti